Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera, selamat pagi Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, aku hanya nak buat satu kaji selidik secara bergambar pula. Selalu kaji selidik secara terbuka, bukan bergambar. Kali ini bergambar. Okey. So, sebelum itu kamu komen dulu denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai telonde-londe, kata Nazilin Unity. Okey, so ini bukan Nazilin Unity, ini The Twin TV. Kami dua orang yang berbeza, cuma kami adalah twin. Kami kembar lah, kembar. So memang betul muka kami sama, suara sama, semua sama memang lah. Kami kan kembar seiras. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, begini, ini soalannya. Soalannya ialah mana yang lebih teruk? Najib Muflis atau Najib di penjara? Okey, so kamu bagi komen kamu, kenapa kamu rasa yang teruk Najib Muflis? Kalau kamu pilih Muflis lah. Kalau kamu pilih yang lebih teruk itu Najib masuk penjara, kamu bagi komen lah, kenapa teruk kalau Najib masuk penjara? Okey. So pada pendapat saya, mungkin lebih teruk kalau Najib Razak Muflis. Mungkin lebih teruk kalau Najib Razak Muflis. Saya fikir kalau dia Muflis itu jauh lebih sandih, lebih parah dia punya kesan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, sebab dia tak boleh buat apa-apa dah. Tapi kalau mahkamah, kalau masuk penjara, mungkin hukumannya boleh diringankan dan sebagainya. Tetapi Muflis, saya belum pernah dengar lagi Muflis dapat diringankan hukuman. Muflis tetap Muflis. Memang ada akta Muflis. Okey. Bankruptcy Act. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, so kamu komenlah apa pendapat kamu. Dan macam manalah Datuk Seri Najib Tun Razak nak bayar hutang dia dekat LHDN tu. Hutang dia dekat LHDN bukan sikit, lebih 1 bilion tuan-tuan dan puan-puan. Nak cekau dari mana duit 1 bilion tu? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nasihatkan seluruh rakyat Malaysia, janganlah melanggar undang-undang. Undang-undang rakyat Malaysia perlu diikut, perlu dibuat, perlu sama-sama kita hargai. Okey, so jangan lupa kamu komen. Dan jangan lupa kamu bagilah kamu punya undian, mana satu yang kamu rasa lebih teruk. Kalau kamu rasa Muflis lebih teruk, tulis Muflis dalam komen. Kalau kamu rasa kena penjara lebih teruk, tulis Muflis kena penjara dalam komen. Tapi kalau kamu rasa Najib Razak bakal rasa menikmati kedua-duanya, kamu tulis Muflis dan penjara. Kalau kamu rasa itulah yang dia akan nikmati nanti, yaitu sudahlah Muflis. Sudahlah Muflis kena penjara lagi. Lagilah teruk. Kamu rasa lebih teruk lagi, ada lagi satu lebih teruk. Sudahlah dia Muflis kena penjara, istrinya pun kena penjara dan Muflis. Lagi teruklah. Tapi saya tak fikir Rosmah Mansor akan diisytihar Muflis lah. Sebab dia tak ada kes untuk dapat dijadikan dia Muflis. Tetapi Datuk Seri Najib Tun Razak ada. Tapi untuk di penjara, ada kemungkinan yang amat besar untuk Datin Sri Rosmah Mansor di penjara. Okey, so berikan komen kamu, apa pendapat kamu? Mana yang lebih teruk? Datuk Seri Najib Tun Razak Muflis ataupun Datuk Seri Najib Tun Razak di penjara? Ataupun kalau kamu rasa dua-dua dia akan nikmati nanti, kamu tulis Muflis dan penjara. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dapat disahkan, kita dapat sahkan sekarang ini, Datuk Seri Najib Tun Razak sudah dikenakan penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Kemudian disahkan juga bahawa lembaga hasil dalam negeri sudah pernah
mengeluarkan surat untuk proceeding untuk ialah supaya Datuk Seri Najib Tun Razak dapat diisytihar muflis. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga dapat sahkan pada ketika ini. Tapi sebelum itu kamu komen dulu, komen Datuk Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita juga dapat sahkan tuan-tuan dan puan-puan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak punya darjah kebesaran setelah ditarik balik dan telah digantung, tuan-tuan dan puan-puan. Kita juga dapat sahkan bahawa beberapa orang yang sudah berkomplot mencuri wang 1MDB sudah dipenjara, dijatuhi hukuman di negara luar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, kita juga dapat sahkan Datuk Seri Najib Tun Razak telah bersedia untuk berdebat dengan Anwar Ibrahim. Tapi inilah topik kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Apa agaknya sebenarnya di hati Datuk Seri Najib Tun Razak pada ketika dia terima lamaran cabaran daripada Rafizi Ramli? Ingat ya, bukan Datuk Seri Anwar yang challenge Najib. Rafizi yang challenge Najib. Kemudian aduh, entah apa terjadi, seakan-akan beliau pernah menjuarai debat seluruh dunia dengan selamba je, dengan hampir serta-merta diterimanya challenge daripada Rafizi, dan dengan penuh bergaya juga turut mencabar sama Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk berdebat dengannya. Waduh, banyak teori kata itu bukan Najib yang terima, itu admin FB-nya katanya. Tapi tak tahulah, itu teori-teori dorang lah. Tapi saya tak percaya. Saya tetap percaya itu Datuk Seri Najib Tun Razak yang terima. Kerana Datuk Seri Najib Tun Razak bukan calang-calang orangnya apa, dia bekas Perdana Menteri. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu artikel yang sangat menarik yang saya nak kongsi daripada Sahbudin Husin. Tuan-tuan dan puan-puan, saya beri amaran supaya jangan gelak. Sebab artikelnya lucu, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya bacakan. Bertarikh 14 April 14 tu kemarin kot, 14 April tahun 2022. Debat dengan Anwar, apakah Najib mula beralasan? Daripada sahbudin.com.net. Kalau diselak bagaimana bermulanya cerita, Najib Razak lah yang mula-mula memetik nama Anwar untuk berdebat dengannya. Seperti yang saya katalah, Anwar Ibrahim bukan challenge Najib Razak. Najib Razak yang pergi challenge Anwar Ibrahim. Ketika itu Rafizi ditanya oleh seorang pengacara wanita sebuah portal berita sama ada beliau sedia atau tidak berdebat dengan Najib. Ia berikutan kedua-dua mereka memang dah terlibat dalam pertikaian dalam berbalas kenyataan berhubung isu Sapura Energy. Rafizi lantas menjawab, beliau sedia dan tidak ada masalah untuk berdebat dengan bekas Perdana Menteri itu yang sudah dijatuhi hukuman bersalah oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan berhubung kesnya dalam proses rayuan di Mahkamah Persekutuan. Agaknya merasakan dirinya inilah lucu. Agaknya merasakan dirinya terlalu hebat dan sering disanjung dengan gelaran bosku, atau barangkali juga kerana kegairahan admin FB-nya yang terlajak steam. Najib dengan pantas bukan saja turut bersedia untuk berdebat dengan Rafizi, malah juga beliau mencabar dan meminta dia mengajak supaya Anwar sekali untuk berdebat dengannya. Aduh, tuan-tuan dan puan-puan, seolah-olah beliau mahu
berdebat 2 lawan 1, yaitu Anwar dan Rafizi bergandengan berlawan dengannya seorang diri. Aduh, hebat. Melihat bagaimana Najib ketika itu begitu tampak berani, cepat memberi respon, dan seolah-olah dirinya pernah merangkul juara debat sedunia. Sedunia, sejujurnya kita tidak terbayang sama sekali beliau sanggup meminta ditangguhkan sehingga lepas raya. Sehingga lepas raya semata-mata alasannya sekarang ini yaitu bulan puasa. Aduh, kukuh ke alasannya itu tuan-tuan dan puan-puan. Kamu komen lah. Okey. Tambahan lagi tuan-tuan dan puan-puan, Anwar yang dicabarnya itu sudah begitu bersedia. Sudah begitu bersedia untuk berdebat dengannya pada bila-bila masa. Kononnya pihak Najib memberi alasan pula tuan-tuan dan puan-puan. Di bulan puasa ini tidak sesuai untuk berdebat kerana ia bulan untuk ibadah dan perlu pergi solat tarawih pada sebelah malam. Lalu dicadangkanlah debat itu hendaklah diadakan selepas hari raya. Lemah sungguh alasan Kem Najib. Kerana debat tidak semestinya diadakan pada waktu malam. Ia bahkan lebih sesuai diadakan pada waktu siang. Jika bulan puasa dijadikan alasan pula, tidakkah Kem Najib sedar di zaman Nabi dulu pun mereka malah berperang menegakkan agama di bulan puasa? Aduh. Jika dalam suasana perang dan di dalam suasana padang pasir pun Nabi sanggup berperang di bulan puasa, kenapa Najib tidak sedia berdebat di bilik yang berhawa dingin di bulan puasa? Apakah Najib sudah jadi lemah seluruh badan? Lemah seluruh badan dan otaknya terus tidak berfungsi kerana tidak makan di bulan puasa? Kata Sabudin, memang panas betul lah. Apapun jika berani mencabar Anwar dan Rafizi berdebat 2 lawan 1 dengannya, sepatutnya jangankan di bulan Ramadan, di atas bara api pun Najib tidak cuba mengelak atau berdalih dengan alasan yang lemah, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, puasa bukan halangan untuk berdebat. Yang tidak boleh dibuat di bulan puasa hanyalah berbuat jahat dan melakukan maksiat. Kalau jalan-jalan sampai ke Melaka pun boleh. Kalau jalan-jalan sampai ke Melaka pun boleh di bulan puasa, seperti mana yang dilakukan Najib beberapa hari lalu dengan 2-3 program yang dilakukannya. Apa logiknya beliau tidak boleh berdebat? Najib, kata Sabudin Hussein. Apakah ini hanya sekadar alasan? Tidak mungkinkah bila tiba lepas raya nanti, tuan-tuan dan puan-puan, lain pula alasan dan hela yang diberi oleh Najib? Mungkin nanti alasannya sibuk open house atau jadual ke mahkamah yang ketat dan macam-macam lagi. Apakah Najib sudah tidak berminat? Cuba cakap betul-betul. On atau tak on? Berani atau tak berani? Kan senang kalau cakap terus terang. Ditulis oleh Sabudin Hussein 14 April 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, tuan-tuan dan puan-puan. Kita jaga kita, dan kita jumpa lagi pada berita-berita yang akan datang. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.